ongoing thing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Umiruz. Semoga video ini memberikan manfaat kepada anda. Kita akan sambung perbincangan kita untuk kertas 2 Sains Tingkatan 4 yang kamu telah duduki pada akhir tahun lepas lah. Okay, kita tengok soalan pertama, bahagian A. Azri menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan aktiviti fizikal ke atas kadar denyutan nadi manusia. Dan jadual 1 menunjukkan denyutan nadi yang diperolehi bagi 3 jenis aktiviti fizikal yang berbeza. Kamu boleh lihatlah, berehat kadar dia 80, berjalan kadar dia 115, berlari kadar dia 165. Jadi soalan pertama tanya pemerhatian. So pemerhatian, kamu perhatikan apa yang ada dalam jadual lah. Jadi contoh jawapannya ialah aktiviti berlari menghasilkan kadar denyutan nadi yang paling tinggi. Kamu boleh tengok sini. Paling tinggi ialah 165. Ataupun kamu nak cakap pasal aktiviti berehat menghasilkan kadar denyutan nadi paling rendah, iaitu 80. Ataupun kamu nak compare pun boleh. Aktiviti berlari menghasilkan denyutan nadi lebih tinggi daripada aktiviti berjalan. Okey, itu antara contoh jawapan yang diterima lah. Okey, kita pergi seterusnya soalan B. Pun boleh ubah manipulasi untuk soalan yang pertama ni ialah jenis aktiviti fizikal. Yang ni kamu boleh rujuk pada jadual lah. Pun boleh ubah bergerak balas adalah kadar denyutan nadi. Jadi markah untuk kedua-dua boleh ubah ni adalah 2 lah. So kalau mala apa? Apakah mala untuk boleh ubah mala bagi soalan tadi? Okey. Jadi kalau kita nak jawab soalan tentang aktiviti mala, kita boleh tengok apakah kuantiti fizikal yang tidak berubah lah. Okey, mungkin kamu boleh kata umur. Umur bagi pelajar yang diambil kadar denyutan nadi tersebut lah. Okey, itu boleh diterima sebagai pemboleh ubah mala. Okey, kita pergi pada hipotesis eksperimen ini. Semakin lasak aktiviti yang dilakukan, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Ataupun aktiviti lasak menghasilkan kadar denyutan nadi paling tinggi. Jadi kamu boleh jawab semakin-semakin ataupun kamu nyatakan saja pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas tu dari segi hubungan dia lah. Dalam hipotesis mesti ada kedua-dua pemboleh ubah lah, manipulasi dan bergerak balas. Okey, dia kata ramalkan kadar denyutan nadi bagi seorang atlet yang terlatih semasa berehat. Tinggi ke rendah? Okey, ini adalah kadar dia lah bagi atlet yang berehat. Jadi nilai dia adalah rendah. Seterusnya soalan nombor 2, sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji variasi ketinggian dalam kalangan mereka. Jadi jadual ini menunjukkan ketinggian bagi 24 orang murid. Jadi kamu boleh tengok ketinggiannya. Okay, berdasarkan jadual tersebut, lengkapkan jadual 2.2. So keluarkan nilai bagi nilai-nilai yang ada dalam jadual 2.1. Jadi 140 dengan 144 berapakah murid yang ada? Dia punya range dia, purata dia. So ini adalah jawapan dia. 140 hingga 144 2, 145 hingga 149 ada 4. 150 hingga 154 9. Seterusnya ada 6 dan juga 3. Jadi kalau kamu betul 5, kamu akan dapat 2 markah lah. 4 betul, hanya 1 markah. Dan kalau 3 je betul dan ke bawah, kamu tidak dapat apa-apa markah lah. Okey, seterusnya lukiskan graf bar. Daripada jadual tadi, lukiskan graf bar. Graf bar ni graf yang melibatkan carta palang lah. Jadi kamu lukis, ini jawapan dia. Pastikan kotak ni lebar dia adalah sama bagi setiap carta palang yang kamu lukis. Dan betul nilai yang dipelotkan lah. Maka kamu akan dapat 2 markah.
1 markah untuk lebar dia yang sama. Dan 1 markah lagi nilai yang betul kamu plotkan. Okey, seterusnya kita tengok soalan ni. Apakah jenis variasi dia? Dia adalah variasi selanjar. Okey, habis soalan nombor 2. Jadi untuk carta palang tadi 2 markah. Untuk variasi 1 markah sajalah. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan anak benih jagung. Ketinggian anak benih jagung diukur setiap 2 hari. Jadi keputusannya seperti dalam jadual 3 lah. Jadi kamu tengok ya, ketinggian anak benih mana paling banyak. Okey, rujuk saja pada jadual tersebut. Jadi kamu boleh nampak ya, antara 2 hingga 4 ya. Itulah yang paling banyak, iaitu nilai dia daripada 6 ke 20. Berapa perbezaan tu? Banyak tu. Ya. 20 tolak 6 berapa? 14 ya. So itu adalah pertambahan yang paling banyak berbanding yang lain. Okay, seterusnya lukiskan graf. Kalau tadi dia suruh lukis graf palang ataupun carta palang ya, ataupun juga dikenali sebagai graf bar. Okey, ini lukis graf. Graf maksudnya kamu kena plotkan titik dan garisan. Kalau garisannya lurus, kamu kena gunakan pembaris. Kalau garisannya melengkung, kamu tidak boleh menggunakan pembaris. So, inilah jawapan dia. Ya. So, kamu dapat garisan melengkung, yang ni kamu kena guna freehand. Ya. Dan di mana semua betul titik yang kamu plot, kamu akan dapat 1 markah. Dan garisan licin tanpa ada lakaran seperti orang melukis tu, ya, kamu akan dapat 1 lagi markah. Jadi jumlah markah ialah 2. Okey. Ini pemarkahan dia lah. Graf licin tu maksudnya tidak ada penyambungan seperti kamu melukis tu. Ya. Ini bagi garis yang melengkung lah. Kalau garis lurus, kamu gunakan pembaris sahaja. Okey, seterusnya, apakah hubungan antara ketinggian anak benih dengan masa? Semakin bertambah masa, semakin bertambah ketinggian anak benih. Dan yang ketiga, ramalkan ketinggian anak benih pada hari ke-10. So, jawapan dia ialah 38, ya, di mana julat dia 35 hingga 40 cm. So, macam mana nak buat ramalan ni? Okay, kalau graf tersebut nilainya sedang meningkat, kita kena letakkan nilai yang lebih daripada nilai yang terakhir. Okay, kalau kita tengok ya, yang ke-8 nilai dia adalah 35. Okay, jadi kalau begitu, kita kena letakkan nilai yang lebih daripada 35. Di sini 38 lah. Sebab itu dia kata julat dia antara 35 hingga 40 cm. Tetapi kalau nilai akhir dan nilai yang kedua terakhir itu adalah sama, jadi kamu kena letak nilai yang sama lah. Ya? Jadi itu dikatakan ramalan bagi soalan D inilah. Ya? Bukan sekadar kita ramal macam tu sajalah. Kita tengok nilai tersebut. Sama ada dia dah sama untuk 2 yang terakhir ataupun dia masih lagi dalam keadaan meningkat. So, itu tip untuk jawab soalan ramalan. Ya. So, sebenarnya kita pergi soalan 4. Ya, menunjukkan eksperimen kesan cuka dan larutan amonia ke atas latex. Jadi, eksperimen dilakukan selepas 30 minit. Ya, jadi kita boleh nampaklah cuka campur dengan latex. Latex menggumpal. Larutan amonia campur dengan latex. Latex kekal cair. Jadi kamu kena perhatikan. Gunakan deri yang kamu ada. Ya, perhatikan apa yang berlaku dalam rajah yang diberikan. Jadi bolehlah jawab tentang soalan yang pertama ini, iaitu pemerhatian. Ya, berdasarkan gambar yang ada sahaja. Iaitu latex yang ditambah dengan asid, ya, dia akan menggumpal lah. Ya, ataupun rajah 1.1 latex menggumpal, manakala rajah 1.2 latex kekal cair. Ya, ataupun kamu nak kata latex yang ditambah amonia kekal cair. Oleh kerana dia tidak spesifik soalan ni, kita boleh jawab mana-mana rajah lah. Ya, ataupun kita boleh banding antaranya.
Okey, seterusnya nyatakan inference untuk soalan tadi. So, inference sebab kenapa kalau yang ditambah cuka tu dia letak menggumpal. Okey, kenapa dia mengumpal Ataupun, soalan ni merujuk rajah 1.2. So, yang ditambah amonia lah. Jadi, latex kekal cair kerana amonia menghalang penggumpalan latex. Jawab sebab dia kenapa. Okey, seterusnya soalan tanya pemboleh ubah yang dimalahkan. Okey, sebelum kita jawab yang ni, kita kenal pasti dahulu apakah pemboleh ubah manipulasi dia. Okey, so pemboleh ubah manipulasi dia adalah yang berbeza lah, iaitu penambahan cuka dan amonia. Okey, ataupun jenis bahan yang dimasukkan ke dalam latex. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, keadaan latex ataupun penggumpalan latex berlaku ataupun tidak. Okey, kalau yang dimalahkan apa nak tulis? Okey, parameter ataupun nilai kuantiti yang boleh diukur yang ada dalam eksperimen dan dia sama sajalah. Antara yang kita boleh tulis ialah isi padu latex. Okey, ataupun isi padu bahan, isi padu larutan. Okey, itu adalah parameternya. Kuantiti yang kita boleh ukur secara fizikal. Okey, hipotesis pula. Ingat, hipotesis adalah hubungan di antara pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Asid menggumpalkan latex manakala amonia menghalang penggumpalan latex. Okey, ataupun kamu nak kata, jika asid ditambah pada latex, maka latex menggumpal pun boleh. Tak ada masalah. Okey, definisi operasi ni selalu menjadi satu masalah. Okey, macam mana nak jawab dia? So, bila ditanya definisi operasi bagi asid, kita akan mula jawapan dengan asid. So, asid ialah, parameter dia apa? So, asid ialah bahan, berdasarkan eksperimen kita jawab yang menggumpalkan latex. Jadi, apa yang dia tanya iaitu asid, kita jawab asid. Okey, ialah sambungan ayat. Okey, bahan tu parameter lah. Okey, bahan, proses, Yang apa? Yang apa ni sebenarnya kita ambil pemboleh ubah bergerak balas yang kita boleh nampak ataupun kita perhatikan dalam eksperimen soalan yang diberikan. Jadi kita tengok tadi bila campur asid dia menggumpal kan? So, asid ialah bahan yang menggumpalkan latex. Itu cara jawab dia. Bukan berdasarkan teori semata-mata. Okey, seterusnya kita tengok bahagian B tentang soalan konsep. Okey, yang kelima Rajah 2 menunjukkan rajah skema bagi pewarisan ketinggian pokok. Jadi yang pertama dia kata lengkapkan genotype bagi induk M dan anak M dalam rajah 2. So, soalan ni kalau kamu tengok dalam rajah, dia dah bagi dah maklumat. Okey, induk dia M tanpa ada nilai kat dalam. Yang sebelah ni induk satu lagi, nilai dia adalah T kecil, T kecil. Kalau kita tengok ini adalah resesif lah. Okey, selepas satu proses dia dapat dibahagikan dapat T besar, T kecil. Okey, yang ni T kecil, T kecil. Okey, cara kacut dia dah tunjuk dah ni. Yang pentingnya jangan kacut dengan diri dia sendiri. Kacut dengan sebelah dia. Kalau jantan dengan betina. Kalau lelaki dengan perempuan. Barulah lahir si anak. Kalau tidak tak dapat si anak kat bawah ni. Jadi kamu boleh tengoklah flow dia nampak yang ni. T besar, T kecil datang mana? Okey, daripada yang betina sebelah lah. Sebab ni pokok betina lah Okey, yang bawah ni macam mana nak tulis? Tengok ni. Dia datang daripada T besar bagi yang induk M. Okey, yang sebelah yang betinanya dia datang daripada nilai gamet T kecil. Masukkanlah saja. Tak susah. Tengok yang ketiga. Pun sama. Induk M dia T kecil. Induk sebelah dia T kecil. So, dia jadi T kecil, T kecil. Sama juga sel anak yang keempat. Jadi, kamu dah boleh tahu apakah jawapan dalam ni. Sama juga yang M ni. Macam mana nak tentukan? Kamu naik je balik. Ni. T besar ke atas, T kecil ke atas. So, kamu tahu dia adalah T besar dan T kecil. Tak ada masalah. Boleh jawab sebenarnya. Jadi, kamu faham macam mana soalan itu. Dia punya trik dia lah. So, lengkapkan genotype. Okey, genotype bagi induk M ialah T besar, T kecil. Tadi saya dah beritahu macam nak tahu.
dan anak M. Anak M ni kita tengok dia datang dari mana. So, sama juga T besar, T kecil. Okay, kita dah letak jawapan dia. Kamu mesti tanya, apa itu genotype? Okay, genotype ni adalah sifat-sifat gen bagi sesuatu sel lah. Yeah? Okey, namakan proses W. Untuk dapat sel anak tadi, kita ada satu proses iaitu meiosis. Meiosis ni adalah di mana satu keadaan sel anak dia adalah separuh daripada sel induk. Nisbah pokok tinggi pada pokok kerdil. Okey, pokok tinggi ni dia dominan Apa saja asal ada je genotype yang dominan iaitu huruf besar tu, maka sifat dia lah akan menyelah. Kita panggil phenotype. Kita dah jawab soalan kat bawah. Okey, pokok kerdil ni pula dia adalah recessive. Jadi, genotype dia mesti kedua-duanya huruf kecil. Seperti yang tadi, yang betina tadi, T kecil, T kecil. So, nisbah dia kalau kita tengok yang tadi, soalan tadi adalah 50%, 50%, 2 nisbah 2 dan kita kecilkan dia jadi 1 nisbah 1. Okey, maksud gen resesif. Tadi saya dah cerita secara tak langsung, jadi kamu dah boleh agak. Dia adalah satu gen yang hanya menunjukkan sifatnya tanpa kehadiran gen yang kuat. Gen yang kuat apa? Gen dominan lah. Yang kita labelkan ataupun simbolnya adalah huruf besar. Asal ada gen dominan, walaupun satu, maka sifat dia lah ataupun phenotype dia lah yang menyelah. Okey, phenotype apa? Tadi pun saya dah beritahu. Itu adalah satu ciri-ciri organisma yang boleh diperhatikan. Iaitu tinggi, rendah, hitam, cerah, dan sebagainya. Okey, ini 2 markah lah, soalan ni. Rajah 3 menunjukkan otot dan tulang manusia dalam satu tangan. So, apakah struktur yang berlabel K, So, K ni apa? K ni adalah tendon, Okey, 1 markah. So, apa ciri tendon? Dia adalah kuat ataupun tidak kenyal. Okey, soalan seterusnya, huraikan secara ringkas fungsi tendon tadilah dalam pergerakan. So, ada 2 markah. So, yang pertama, apabila otot mengecut, 1 markah. Otot menarik tendon yang menarik tulang. Okey, itu adalah secara ringkas fungsi dia dalam pergerakan. Okey, fungsi ligamen dalam rajah 3 tadi. Dia menyambungkan tulang ke tulang. Dan soalan seterusnya, Ashraf telah tersedia tangan semasa bermain badminton. Menurut doktor, ligamennya terkoyak sedikit. So, kesan keadaan ini pada pergerakan dia. Jadi, dia akan mengalami kesakitan lah dalam otot dia dan otot dia menjadi keras. Rajah menunjukkan sistem endokrin seorang lelaki. So, namakan kelenjar R. So, R letak kat sini kat leher kamu ni. So, itu adalah kelenjar thyroid. Okey. So, apa berlaku pada lelaki tersebut jika R merembeskan kurang hormon? So, apa berlaku ialah myxedema ataupun kadar metabolisme kurang cergas. Ataupun kamu akan mengalami kretinisme, kadar pertumbuhan tulang rangka terbantut atau berat ditambah ataupun perkembangan mental yang lembab. Okey. Dan seterusnya namakan kelenjar S. So, itu adalah kelenjar testis bagi lelaki. Okey, kita tengok soalan seterusnya iaitu nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S tadilah. So, untuk menghasilkan testosteron yang mengawal perkembangan ciri seks guna lelaki. Seperti menghasil dan mengawal perkembangan sperma. Ini termasuklah perkembangan-perkembangan kamu yang lain lah seperti pertumbuhan misai, bulu ketiak, bulu dada dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok rajah 4.2 individu X yang mempunyai ketinggian yang luar biasa berbanding kita yang normal ni lah iaitu individu Y So, berdasarkan sistem endokrin, apakah menyebabkan individu ini mempunyai ketinggian yang luar biasa Jadi, ini kerana
jumlah hormon ya yang mengawal pertumbuhan tulang rangka dia telah berlebihan ya. Jadi namakan kelenjar endokrin terlibat, ini adalah kelenjar pituitari. Okay, seterusnya soalan 8, rajah 5 menunjukkan dua jenis kaedah perubatan. Okey. Yang ni kamu tengok ya. Dicucukkan jarum pada badan kita. Dan kaedah N ni rasanya pernah tengok kan? Biasa tengok kan ya. Kamu sakit kepala, kamu demam, kamu makan ya. Kaedah ubat daripada kaedah N ini ya. So apakah jenis kaedah perubatan M dan N? Rasanya kamu dah tahu ya, dah pernah tengok dan pernah alami pun ya. So M ialah perubatan komplementari ya. Dan kaedah N adalah perubatan moden, makan ubat ya. Yang ni komplementari ni apa ya? Contoh yang sini akupuncture lah ya. Menggunakan jarum yang dicucuk pada titik-titik saraf tertentu untuk melegakan keadaan-keadaan tertentu seperti yang melibatkan urat saraf lah ya. Okey, berikan dua masalah kesihatan yang boleh dirawat menggunakan kaedah M. Okey, yang ni adalah contohnya akupuncture ya. Ini adalah rawatan susulan selepas rawatan kanser ya. Ataupun keadaan otot kamu yang lenguh ya. Kamu tak nak berurut, okey boleh guna kaedah ini ya. Untuk peredaran darah yang tidak lancar ataupun melegakan stres dan tekanan. Okay, kalau orang dewasa dia penat-penat kerja, ya, selain dia boleh pergi berurut, spa, dia juga boleh menggunakan kaedah akupuncture. Okay. C. Kaedah perubatan M dikatakan boleh digunakan bersama dengan kaedah perubatan M pada keadaan tertentu. So, berikan kewajaran penggunaan gabungan dua kaedah ini. Okey, masa bila nak gunakan ya? Jadi kalau tadi kita boleh tengok, okey kamu sakit kepala, kamu makan ubat, itu perubatan moden ya. Ataupun kamu lenguh badan ya, kamu pergi buat rawatan akupuncture. So dalam keadaan apakah gabungan dua ni boleh dilakukan ya? Jadi perubatan M ni kita tahu dapat menghilangkan kesan sampingan ubat yang digunakan dalam rawatan perubatan M. Masa bila? Okey, semasa rawatan radioterapi kanser. Sebab selepas membuat rawatan tersebut, dia ada kesan sampingan. Antaranya, ya, kamu akan tidak bermaya, ya, muntah, ya, rambut gugur, ya, yang mengambil masa beberapa hari ataupun seminggu. Ada yang 2 minggu, depends kepada sistem pertahanan badan kamu lah, ya. Jadi, untuk melegakan ataupun mengurangkan kesan tersebut, maka bolehlah dilakukan perubatan M seperti akupuncture ataupun yang lain-lainnya ya, mungkin berurut ataupun pergi spa lah. Tapi dalam rawatan radioterapi ni, akupuncture tu lebih sesuai ya. Okey, soalan seterusnya 9, jadual menunjukkan dua contoh alloy dan komposisinya. Okey. Alloy keluli, komposisinya ialah 99% besi, 100% karbon. Okey, alloy Q dia tidak beritahu. Okey, komposisinya 75% cupra dan 25% zinc. Okey, nyatakan atom asing utama dalam menghasilkan keluli. Okey, 99% ni adalah bahan logam apa? Ya. So, itu adalah karbon. Okey. Itu adalah bahan utama dia lah. Okey. Sorry ya. Salah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Soalan seterusnya 9, jadual 4 menunjukkan dua contoh alloy dan komposisinya ya. Okey, alloy kita tengok iaitu keluli ya. 99%. Okey, kita tengok soalan seterusnya nombor 9. Jawapan menunjukkan dua contoh alloy dan komposisinya iaitu keluli dan alloy Q. Keluli bahan dia 99% besi, 1% karbon.
Okey, alloy Q 75% kuprum, 25% ialah zinc. So, namakan ataupun nyatakan atom asing utama dalam menghasilkan keluli. Okey, so atom asing utama dia ialah karbon. So, namakan alloy Q. Okay, alloy Q tu apa? Alloy Q ialah loyang ya. Sebab 75% kuprum, 25% zinc ni, ini adalah loyang. Okey. Dan seterusnya, nyatakan proses untuk menghasilkan alloy. Proses apa ya? Itu adalah proses pengaloyan ya. Okey, soalan seterusnya, keluli lebih kuat dan keras berbanding dengan besi tulen. Apakah yang terjadi terhadap atom sekiranya suatu daya dikenakan ke atas bongkah keluli? Okey, apa berlaku? Okey. Okey, lapisan atom karbon yang lebih besar, dia akan menghalang atom besi daripada menggelongsor. Jadi dia tidak mudah berubahlah ya, sebab tu dia dianggap kuat ya, kerana adanya atom asing dalam atom logam yang asal ya. Jadi inilah yang berlaku dalam keluli, sebab tu dia lebih kuat. Okey. Lukis dan labelkan zarah bongkah besi dan bongkah keluli. Okey, bongkah besi adalah logam tulen. So, ini adalah atom dia lah. Sama saja ya. Dia punya atom-atom dia ya. Okey, bongkah keluli dia adalah alloy, campuran logam tulen dan logam lain ya. Yang kita panggil bendasing. Inilah bentuk dia ya. So, atom besi adalah logam utama dia ataupun atom utama dia. Atom karbon adalah logam asing yang dicampurkan supaya keluli ini tidak mudah menggelongsor antara satu sama lain apabila dikenakan daya ataupun tindakan haba ya. Okey, soalan 10. Jawadan 5 menunjukkan 4 atom yang berlabel J, K, L dan M dengan nombor proton dan nombor nukleonnya lah. Okey, tuliskan susunan elektron bagi atom di bawah. Ya. Okey, yang pertama, okey, susunan dia yang ni lah ya. 2.8.3 bagi J ya. Dan K pula 2.8.5 lah. Okey, berdasarkan nombor apa? Nombor proton ke nombor nukleon ya. Okey, kalau kamu tengok berdasarkan nombor proton dia lah ya. Yang ni 13 ni ya. Dan K dia adalah 15. So, kalau kamu tengok jumlah ni adalah cukup 15 ya. Ini adalah susunan dia lah ya. Yang paling dalam 2, yang di luarnya 8 dan yang seterusnya selebihnya ya. Kalau cukup 8 kita akan susun 8 lah. Kalau tidak selebihnya 5 lah susunan dia ya. Okey, tuliskan bilangan neutron bagi atom L. Okey, proton dia 16, nukleon dia 32. So, macam mana dengan neutron? Okey, kita tahu neutron ni adalah hasil campur ya. Apabila kita nak cari nombor nukleon, iaitu proton tambah neutron. So, kalau kita nak tahu nombor neutron, kita tolak saja nukleon 32 tolak proton 16, maka kita akan dapat 16 juga bagi bilangan neutron. Okay, seterusnya ya, soalan C, lukiskan susunan elektron bagi atom M. Okey. So atom M kita tahu nombor protonnya ialah 15 ya. Jadi susunannya seperti dalam gambar rajah lah ya. So mana 3 markah tu ya? 3 markahnya ya, apabila kamu lukis petala dia. So M adalah simbol bagi atom M. So dia 3 petalanya ialah yang pertama yang ada 2 elektron ni. Yang ketiga yang ada 8. Yang kedua yang ada 8. Dan yang ketiga yang ada 15. Okey, seterusnya kita nak tengok lukisan. Seterusnya kita nak tengok susunan elektron bagi atom M. Yang kita tahu nombor protonnya adalah 15 ya. So, ini adalah susunannya. So, mana markah 3 ni? Markah 3-nya kita boleh tengok. Okay, yang pertama, bila dia ada 3 petala di luar atom. 1, 2, 3.
Okey, di mana petala pertama ni ada 2 elektron. Okey, jadi ini satu markah. Okey, seterusnya kita tengok petala yang kedua ada 8 dan petala yang ketiga ada yang selebihnya lah, iaitu 5. Nilai susunan dia kan 2.8.5. So 5 elektron di petala yang ketiga tu kamu akan dapat satu markah lah. Okey, berdasarkan jadual tadi, jadual 5, yang manakah pasangan isotop? Jadi kamu kena tahu apa maksud isotop. Okey, maksud isotop ialah dia mempunyai nombor proton yang sama tetapi berbeza nombor nukleon atau nombor neutron. Jadi kalau kita tengok pada jadual kamu, pasangan yang sama nombor protonnya ialah atom K dan M, iaitu nilai proton dia 15 dan masing-masing nombor nukleonnya 31 dan 32 ya. Okey, kita tengok soalan C, iaitu soalan esei. Soalan 11, 10 markah, wajib jawab. Dan kamu boleh pilih sama ada soalan 12 ataupun soalan 13 yang mempunyai markah maksimum 12. Okey, kita tengok soalan 11. Ini adalah soalan kemahiran proses sains tetapi dalam bentuk esei. So, murid P dan murid Q sedang berayun pada kelajuan yang sama. Murid Q mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti berayun berbanding murid P. Situasi ini menunjukkan masa yang diambil oleh objek yang bergerak untuk berhenti dan bergantung kepada jisim dia. Jadi kamu tengoklah yang jisim besar agak sukar untuk kita mulakan ayunan, dan kalau dia berayun agak sukar untuk kita memberhentikannya. So ini mengenai soalan eksperimen apa. Jadi soalan-soalan macam ni kamu kena pasti dulu situasi masalah ini tentang konsep apa, dan carilah 2 pemboleh ubah yang utama, iaitu pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas yang ada dalam soalan ini yang melibatkan eksperimen apa. Jadi ini soalan seterusnya lah, dia nak penyataan masalah, hipotesis, huraian dari segi tujuan, mengenal pasti pemboleh ubah, kaedah dan penjadualan data. Sebelum tu dia ada bagi senarai radas yang digunakan dalam eksperimen ini, iaitu 2 pasir, 2 baldi, tali yang sama panjang dan jam randik. Okey, yang pertama penyataan masalah. Okey, adakah jisim mempengaruhi inertia? Itu yang kita boleh tulis. Ataupun adakah masa, apakah masa untuk objek berhenti berayun? Okey. Jadi ini penyataan masalah yang terlibat lah. Okey, seterusnya hipotesis. Semakin besar jisim satu objek, semakin lama masa yang diambil untuk objek itu berhenti berayun. Ini satu markah lagi. Dan yang ketiga, tujuan untuk menyiasat kesan jisim ke atas masa yang diambil untuk objek berhenti berayun. Okey, kamu tengok apakah yang saya ulang sebut Yang saya ulang sebut itu adalah pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. So apa pemboleh ubah dia? Jisim objek lah. Tadi saya dah sebutkan pasal jisim. Dekat hipotesis ada, dekat tujuan ada Dan seterusnya yang bergerak balas, masa yang diambil untuk objek berhenti berayun. Jadi saya ada sebut jugalah, nampak ini untuk tujuan saya ada sebut objek berhenti berayun, untuk hipotesis pun juga ada. Okey. Jadi semuanya kalau melibatkan hipotesis, tujuan dan seterusnya, dalam kaedah kita ada ceritakan, dalam jadual kita ada tulis balik tentang pemboleh ubah, manipulasi dan juga bergerak balas. Dan satu lagi pemboleh ubah di markah ialah panjang tali. So 2 markah ni mana-mana yang betul lah. Okey, seterusnya ini adalah gambar rajah yang terlibat. So dalam gambar rajah ni kamu kena lengkap berlabel lah. So dia ada markah dia. Okey, markah dia termasuk dalam kaedah jugalah So dalam kaedah ada 4 markah. Pertama, kamu nyatakan
Dua badi plastik digantung dengan tali yang sama panjang seperti dalam gambar rajah. Okey, satu markah. Yang kedua, satu badi diisi dengan pasir dan satu lagi dibiarkan kosong. Okey. Ini menunjukkan pemboleh ubah manipulasi lah. Satu kosong, satu berisi pasir. Satu lagi markah. Okey, yang ketiga, kedua-dua badi ditolak atau diayunkan dengan daya yang sama. Okey, ini kita terangkan untuk pemboleh ubah bergerak balas. Satu markah. Dan yang keempat, catatkan bacaan masa badi untuk berhenti berayun. Nyatakan apa yang nak dicatatkan. Iaitu pemboleh ubah bergerak balas lah. Jangan kamu nyatakan, catatkan pemerhatian di atas. Yang tu tak ada markah. Sebab kamu jawab umum, ya, tak ada isi dia. So, 4 markah pada kaedah. Okay, bagaimana dengan rajah? Okay, rajah ni sebenarnya membantu, ya, jika ada jawapan kamu yang tidak lengkap dalam kaedah inilah. Okay, so dia boleh membantu. Okay, kalau markah spesifik dia, kalau kamu dah lengkap untuk kaedah, so tidak ada lah. Sebab dalam ni markah dia sama untuk dalam penulisan kaedah. Okay, nampak kamu ada satu tim kosong, satu tim berisi, itu markah dia. Panjang tali, itu markah dia lagi. Ya. Jadi untuk berayun tu kamu kena nyatakan lah. Ya. Bagi pemboleh ubah bergerak balas sebenarnya. Itu adalah pemarkahan dalam gambar rajah. Okey. Jadi kalau kamu takut kaedah kamu tidak lengkap, okey, lukislah gambar rajah yang lengkap berlabel. InsyaAllah markah kamu masih ada, ya. Okey, ini semua 4 markah saya dah ceritakan tadi. Okey, yang keempat, jadual dia lah, ya. Masukkan pemboleh ubah manipulasi jisim baldi tadi dan, ya, apa yang kita lihat, ya. Apa yang kita letakkan ataupun kita manipulasikan dalam eksperimen, iaitu badi kosong yang ni, dan yang kedua badi berisi pasir. Okey. Dan yang seterusnya pemboleh ubah bergerak balas masa untuk berhenti berayun. Okey. Perlu tak isi nilai pemboleh ubah bergerak balas? Tak perlu sebab kamu tak buat eksperimen. Ini hanyalah perancangan eksperimen. Okey, habis soalan yang ke-11, 10 markah. Okey, 12. Tenaga nuklear memberi banyak faedah kepada manusia apabila dijana dan dikawal dengan baik. Terangkan proses pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okey, yang pertama markah dia, pembelahan nukleus adalah proses pemecahan nukleus satu nukleus radioaktif yang berat. Okey, 1 markah. Okey, yang kedua, kepada 2 atau lebih nukleus yang ringan dan stabil dengan pembebasan tenaga. So, tenaga ini yang kita manipulasikan dalam stesen jana kuasa nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik yang boleh dibekalkan pada satu negara. Dia sangat jimat dan sangat menguntungkan kalau kita dapat menghasilkannya. Okey, so itu yang berebut-rebut negara lain nak mengadakan stesen jana kuasa nuklear. Ya. Okey, B. Sinaran radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. Mengapakah sinar gamma sesuai digunakan dalam pemprosesan makanan? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. Okey, pertama, dia mempunyai kuasa penebusan yang tinggi. So, tak ada masalah lah untuk disinar pada makanan, ya. Yang kedua, dia tidak mencemar alam sekitar. Okey. Dia tidak menyebabkan pencemaran bunyi, pencemaran haba, pencemaran udara, air dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, dia boleh membunuh mikroorganisma. Okey, segala mikrob dapat dibunuh. Ya. Yang keempat, menghalang pencambahan. Ini bagi makanan yang mudah tumbuh akar, ya, yang umbisi seperti kentang, ya, strawberry, ya, bawang. Okey, yang tu mudah tumbuh akar, ya, di mana kita boleh jadikan dia sebagai benih pula. So yang tu, ya, kita dapat halang pencambahan dia lah. Kerana apabila makanan tersebut telah ditumbuhi akar, dia tidak sesuai lagi untuk dijadikan makanan. Sesuai untuk dijadikan tanaman pula, ya. Okey, yang kelima, meningkatkan jangka hayat makanan, mana dia tahan lama. Dan yang keenam, kehilangan nutrien yang minimum. Okey, tak seperti kaedah-kaedah lain, ya.
terutama dalam pemanasan. Yang tu banyak kehilangan nutrien makanan. So nutrien makanan kita dah tak ada apa-apa. So mana-mana 4 betul, ya, kamu akan dapat 4 markah lah. So tulis lebih tak apa. Kita akan ambil markah yang terbaik. C. Okay, bahan radioaktif perlu dikendalikan dengan kaedah yang betul. Apakah cadangan anda untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul? Dan wajarkan jawapan anda. Okey, ni antaranya lah. Banyak caranya. Antaranya menggunakan kotak plumbum. Itu simpan bahan radioaktif tersebut. Kenapa kita nak guna plumbum? Sebab sinaran radioaktif seperti sinar gamma mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Hanya plumbum, bekas yang mengandungi plumbum ataupun konkrit tebal yang dapat menghalang sinaran tersebut. Yang kedua, memakai pakaian pelindungan juga dilapisi plumbum. Samalah untuk mengelak terdedah pada sinaran radioaktif. Yang ketiga, memakai lencana filem. Untuk apa pakai lencana ni? Seperti kamu pakai lencana sekolah tu. Untuk mengukur tahap pendedahan kepada sinaran radioaktif, terutama mereka yang terlibat dalam sektor tersebut. So, kalau terlebih dos lah, mereka kena berehat ya, untuk memulihkan kembali sel-sel badan mereka. Ya. Yang keempat, guna alat kawalan jauh. Seperti robot. Ya. Paling minimum pun gunakan forceps. Tapi forceps tu masih lagi dekat ya, sinaran tersebut dengan kita. Jadi eloknya gunakan robot ataupun remote control ya, untuk mengalih dan mengendalikan bahan radioaktif. Yang kelima, menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk memastikan tahap kesihatan yang baik. So mana-mana 3 kamu akan dapat markah penuh lah untuk kamu nyatakan ciri dia dan penerangan dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir. Kini pelbagai alat elektrik yang dijual di kedai elektrik telah mengaplikasikan teknologi hijau. Kita tahu dia mesra alam ya. Nyatakan 2 ciri peralatan tersebut. Okey, banyak sebenarnya kamu boleh tulis. Antaranya, dia menjimatkan tenaga. Okey. Yang kedua, mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Yang ketiga, menggunakan bahan binaan yang boleh diperbarui. Ya. Dan yang keempat, tidak ataupun hampir tidak membebaskan gas rumah hijau. Apa pula gas rumah hijau ni? Okay, gas rumah hijau ni adalah gas yang menyebabkan berlakunya ya, pemanasan dunia. Kita panggil global warming. Gas tersebut, ya, kalau kamu masih ingat lagi, ya, itu adalah gas karbon dioksida dan gas-gas toksik yang lain lah. Ya. Yang dihasilkan semasa pembakaran bahan api seperti dalam kereta, ya, kenderaan berenjin lah, kereta, motor, van dan sebagainya, ataupun kilang-kilang ya, yang beroperasi yang melepaskan gas ke atmosfera. Dan yang seterusnya, ya, mengurangkan jejak kaki karbon. So mana-mana 2 kamu akan dapat 2 markah lah yang betul ya. Jadi tulis banyak tak apa sebab kita akan cari markah yang terbaik. Seterusnya, rajah 7 menunjukkan 3 contoh aplikasi teknologi hijau dalam pengangkutan. Ya, iaitu pengangkutan hijau. Yang kedua, penciptaan kenderaan gas asli. Dan yang ketiga, penggunaan bahan api bio. So ini ada dalam rajah 7 lah. Kaji maklumat pada rajah 7. Dan bina konsep aplikasi teknologi hijau dalam pengangkutan. Ya. So, kalau kamu tengok dalam soalan, dia tidak ada bagi apa-apa guide. So, apa sepatutnya yang kamu tulis? Okey, seperti mana yang kita telah bincang dalam latihan. Okey, untuk soalan konsep, apa yang sepatutnya ada ialah, okey, yang pertama kamu tulis maklumat dia. Ini cikgu dah ajar kan? So, maklumat dia apa? Berdasarkan gambar rajah tersebut, ya, kamu tulis balik apa yang ada dalam gambar rajah. Iaitu pengangkutan hijau, penciptaan kenderaan gas asli dan penggunaan bahan api bio adalah contoh aplikasi teknologi hijau dalam pengangkutan. Maklumat ni memang ada pada rajah 7. Tak ada masalah untuk kamu jawab lah. Ya. Yang seterusnya, dia nak 2 ciri sepunya. Okey. Nyatakan apakah ciri sepunya bagi aplikasi teknologi hijau. Okay, yang pertama, membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang minimum.
Itu yang kita nak lah. Yang kedua, mencegah pencemaran udara. Dan yang ketiga, tidak mencemarkan alam sekitar. Sebab tu dipanggil teknologi hijau. Jadi mana-mana 2 betul, kamu akan dapat 2 markah lah. 3 betul, sama juga dapat 2 markah. Okey, yang ketiga, kamu boleh tulis konsep awal. Okey, konsep awal dia apa? Okey, ambil balik ciri yang kamu tulis dan nyatakan dari segi konsep aplikasi teknologi hijau tadi. Iaitu, kita tulis balik, membebaskan gas rumah hijau pada kadar minimum. Okey, yang pertama tadi, ciri dia. Dan kita sambung ayat, mencegah pencemaran udara. Okey, cikgu ambil yang kedua, ciri dia adalah aplikasi teknologi hijau dalam pengangkutan. Senang je nak tulis, Kamu ambil 2 ciri, sama ada 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, tak kisah mana-mana pun. Tulis dalam konsep awal, itu adalah konsep teknologi hijau dalam pengangkutan. Okey. Seterusnya kamu tulis contoh lain. Okey, apa dia contoh lain, Contoh lain basikal lah, Yang kedua, kenderaan elektrik. Dan yang ketiga, kenderaan solar. Okey. Yang ni tak ada dalam gambar rajah. Dia masih lagi konsep tapi tak ada dalam gambar rajah. So, dia nak satu. Jadi, mana-mana satu yang betul je lah. Okay, yang salah tu tak ada masalah. Kita cuma ambil markah yang betul sahaja. Okey, yang kelima, kamu boleh tulis jawapan dia bukan contoh. Jadi, kalau tadi teknologi hijau, kalau bukan teknologi hijau, dah tentu kenderaan biasa lah. Seperti kenderaan yang menggunakan diesel ataupun petrol, kenderaan kita yang ada sekarang. Dan untuk markah yang ke-6, konsep sebenar. Jadi kamu tulis balik, aplikasi teknologi hijau dalam pengangkutan adalah, tulis balik ciri yang kamu ambil dalam konsep awal tadi. Teknologi yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang minimum dan dapat mencegah pencemaran udara. Jadi kamu ulang-ulang tulis saja dalam konsep awal dan konsep sebenar. Cuma dalam konsep awal, aplikasi tu kita letak hujung. Kalau konsep sebenar, aplikasi tu kita letak di bahagian permulaan. Itu cara nak jawab soalan konsep. Kita dah beri latihan kamu masa dalam kelas tahun lepas. Jadi sekarang kamu ingat kembali dan cara jawab dia seperti yang cikgu nyatakan tadilah. Dan soalan terakhir, adakah anda bersetuju bahawa penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan seharian akan mengurangkan pencemaran alam sekitar? Wajarkan jawapan anda. So, 4 markah ni, kena penerangan yang mendalam. Okey, pertama kamu jawab setuju ke tak setuju, Kalau setuju, kamu dapat 1 markah. Kalau tak setuju pun masih dapat markah, tetapi markah seterusnya berdasarkan apa yang kamu tulis ciri itu bertepatan ataupun tidak. Okay, katalah kamu tulis setuju, 1 markah, Okay, kenapa? Nyatakanlah pengamalan teknologi hijau mengurangkan kebergantungan pada sumber tenaga bahan api fosil. Kita tahu tenaga bahan api fosil seperti petrol, diesel semua tu adalah tenaga yang tidak boleh diperbarui. Jadi dia akan habis satu masa nanti. Jadi itu satu masalah yang akan datanglah. Sekarang pun dah nampak keadaan tersebut. Yang kedua, mengurangkan pencemaran udara. Sebab dia teknologi hijau. Jadi tidak akan menyebabkan pencemaran udara yang teruk ataupun berleluasa lah. Dan yang ketiga, mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida, iaitu gas yang utama yang menyebabkan pemanasan global ataupun global warming. Juga dikenali sebagai gas rumah hijau atau gas rumah kaca. Jadi, itulah jawapan yang boleh kamu tuliskan sebagai wajaran bagi menyokong kamu punya pernyataan tadilah. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Kamu boleh ambil tip dan catatkan nota daripada perbincangan kita tadi. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih kerana sudi menonton. Mudah-mudahan video ini mendatangkan manfaat kepada anda. Okey, sila subscribe, like and share.
Assalamualaikum.